إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. أما بعد. Adapun kemudian daripada itu, adapun setelah itu, ba'du ay ba'dan basmalah ila akhirih lah. Lepas daripada bismillah sampai akhir. Tu. Hak tu maklum dah lah. Maka tu jawab amma tu. Maka tu je kena ada lah ibarat. Kalau tak ada pun kena takdir lah. Jawab adapun tu. Adapun selepas pada tu, maka supaya dimengerti akan beberapa masalah dan hukum muwafiq dan masbuk yang telah ittifaq atau ikhtilaf padanya oleh ulama, dan supaya diamalkan dia dengan ketiadaan ta'assub, menulis oleh hamba akan ini risalah. Jadi supaya tu ya ilat pada menulis oleh hamba di belakang. Ibarat ya duk semacam tu. Supaya ni kira-kira mari ilat. Atau kerana untuk ya belakang tu. Kena baca maklum dulu barulah faham ilat. Kena katakan maka menulis oleh hamba akan ini risalah. Hamba tulis akan ini risalah. Risalah ni buku yang kecil ni. Buku kecil ni. Hamba menulis oleh hamba akan ini risalah. Kerana apa? Sebab apa hamba menulis akan ini risalah? Supaya, tu di belakang. Supaya tu ilat, orang panggil ilat muqaddam. Ilat kepada menulis di belakang tu. Kena baca maklum dulu baru faham. Kena baca dia dulu. Jadi menulis oleh hamba. Baba Senjuk kata, hamba tulis akan ini risalah. Sebab apa tulis tu? Supaya dimengerti. Jadi supaya dapat diambil faham. Itu makna dimengerti. Supaya dimengerti, supaya dapat diambil faham. Supaya boleh ambil faham, boleh ambil tahu. Tu. Dia tak tulis tak boleh ambil faham. Maka menulis tu supaya diambil faham, dimengerti. Reti ke apa? Faham apa? Dia mengerti akan beberapa masalah. Nak reti masalah beberapa masalah. Dan hukum atau pada masalah. Tu. Beberapa masalah. Dan beberapa hukum. Nak reti beberapa masalah. Dan beberapa hukum. Hukum ke apa? Masalah apa? Muwafiq. Tu idafah orang panggil mudhafu ilai tanazuk tu. Kena kata beberapa masalah bagi orang muwafiq. Orang tu muwafiq tu yakni orang muwafiq. Nak wirti fahamkan beberapa masalah bagi orang muwafiq, beberapa hukum bagi orang muwafiq. Sebab tu nak tuliskan kitab ni kalau tak menulis tak reti.
Maka menulis supaya boleh digerti akan beberapa masalah tu dan beberapa hukum tu. Faham tak? Hukum bagi orang muwafiq dan masbuk dan orang masbuk. Nak faham hukum orang muwafiq, nak faham hukum orang masbuk. Beberapa masalah mana yang sifat kepada masalah. Musannif tulis ni jadi melengkapilah. Jadi saya panggil supaya boleh dipaham dan digerti akan beberapa masalah muwafiq dan masbuk. Masalah yang sifat situ. Masalah yang telah ittifaq. Masalah yang telah ittifaq, yang telah setuju pendapat. Kerana takdir ittifaq yakni atasnya. Yang mungkin ittafaqa ala. Yang ittifaq jadi atasnya atas beberapa masalah tu. Kerana takdir lah. Nak dipahamkan beberapa masalah yang telah ittifaq, yang telah setuju pendapat atasnya. Atau ikhtilaf, ini atau kepada ikhtifaq. Ataupun beberapa masalah yang telah ikhtilaf, yang telah selisih. Padanya, ini pada takluk pada ikhtilaf. Telah selisih padanya pada beberapa masalah tu. Faham tak nak ya? Jadi amma sebut menulis kitab ni untuk apa? Supaya boleh dipaham dan diambil tahu akan beberapa masalah muwafiq masbuk, masalah yang telah ittifaq atas dia, atau masalah yang telah selisih ikhtilaf padanya. Ittifaq dan ikhtilaf oleh ulama. Oleh ni fa'in orang panggil. Fa'in bagi ittifaq, fa'in bagi ikhtilaf orang panggil fa'in tanazu'. Kalau ngaji nahwu tu panggil fa'in tanazu' pada ittifaq. Kalau nak baca biar mudah faham kena kata beberapa masalah yang telah ittifaq atasnya oleh ulama atau ikhtilaf padanya oleh ulama. Ikut rupa tu. Nampak tu dah. Tu. Payah juga. Tak ada ayah li saja. Dah. Nampak tak? Kalau ia takdir, ia belajar hajar lagu tu, insya-Allah. Ibarat kita Jawi ni jadi mudah. Kan ittafaqa kena takdir ala, ittafaqa ala. Kalau ikhtalafa fi, sebab tu dia kata pada tu dia sakut dengan ikhtilaf. Adapun ittafaqa dia tak ada lagi. Yang dia kata pada tak lepas pada ittifaq sebab ittafaqa yang mutaaddi dengan ala, bukan mutaaddi dengan fi. Barak. Tu. Habis itu. Lepas tu ulih tu fa'il lah. Kalau kita nak baca ya, beberapa masalah muwafiq dan masbuk yang telah ittifaq atasnya oleh ulama atau ikhtilaf padanya oleh ulama. Jadi dua nak sebut. Masalah hak ulama ittifaq setuju pendapat bersebulat suara ataupun ikhtilaf selisih ulama. Pada masalah tu oleh ulama. Maksud dengan ulama ni ulama mana? Ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i lah tu. Mazhab lain kita tak kecek lah ni. Oleh ulama yang ni ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Khusus lah sikit. Tu khusus sikit. Hak kecek lah mazhab Syafi'i. Imam Romli kata. Kadang dia Imam Romli Ibnu Hajar ni duk jadi khilaf. Tu. Ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Satu alasan dia. Dan supaya diamalkan dia. Dan ni atau pada supaya. Hak mula-mula tadi. Atau pada supaya tu. Sebagai alasan yang kedua dia menulis kitab ni. Jadi amma menulis akan ini risalah ni. Satunya nak boleh reti masalah fiqh muwafiq masbuk. Hak ulama duk khilaf. Hak ulama duk ittifaq tu. So. Dan juga amma menuliskan akan risalah ni supaya diamal, supaya boleh dikerja akan dia, akan beberapa masalah tak ni tu. Boleh dikerja, boleh ditunai akan dia, akan beberapa masalah tu. Boleh kita wa'amma. Dia sebut kita ni jadi kita boleh mengaji-mengaji, boleh wa'amma. Diamalkan. Boleh wa'amma lah. Amma tu dengan ketiadaan ta'assub, dengan takluk kepada diamalkan.
Boleh diamal, boleh buat kerja, boleh semaya, boleh tunai semaya dengan ketiadaan ta'assub. Dengan tak ada ta'assub. Apa ta'assub? Kalau saya panggil kelang deh, kelang orang panggil. Kelang neokit. Sini maksud ta'assub ni gapo? Penatik, kalau bahasa orang, penatik kita kata cenderung kepada satu pendapat. Tulis itu. Ta'assub yakni cenderung kepada satu pendapat. Ta'assub yakni cenderung kepada satu pendapat dengan ketiadaan buka hati. Dengan ketiadaan buka hati menerima pendapat orang lain. Cenderung kepada satu pendapat. Hati sengit, condong ke satu pendapat. Hok ning jo. Gitu. Cenderung tu dengan ketiadaan buka hati menerima pendapat orang lain. Hok demo tak jadi. Hok ning je yang kena. Hok tu salah tu. Tu. Golek ta'assub ni sebab apa? Sebab reti sejalan. Dia reti sejalan tu dia ta'assub. Dia reti banyak jalan tu dia tak ta'assub. Goleknya. Tu. Kawan tak pasal lalu jalan ni sok mong giguk taning, tak pasal tek jalan lain dah sejak daripada budak-budak lagi sampai ke tua. Lepas tu boleh orang kata, "Hei, mana jalan ke taning?" Dia kata, "Jalan ning jo." Hok siapa? Jalan ning jo, hok siapa ke taningnya? Hok tengok tu. Dia kata, ada lain lagi, ada jalan lain lagi. Kawan jalan lalu kok ni jadi budak lagi. Tu nak ta'assub lah tu. Ta'assub jalan ni. Tak terakut jalan lain tu. Tak saya. Tak lagi jalan lain. Tengok tu pula dah. Dia orang dia kenal banyak jalan tu, dia buka hati. Maka kita ni nak sebut khilaf-khilaf apa semua tu, nak supaya kita tak ta'assub pada pendapat satu pendapat. Molek tu. Jadi asabiyah pula lah. Ta'assub. Ta'assub ni banyak macam-macam. Ta'assub guru je lah kak. Kalau dia duduk mengaji dengan Tok Guru ni je. Tok Guru ni Tok Guru lah jadi lekeh. Tak boleh lagi. Dia kata. Dia kata, tak ada dah. Hak supaya Tok Guru kawan. Tak ada dah. Tok Guru kawan je hak jadi. Tu Tok Guru kawan dapat ilmu laduni. Misalnya. Tok Guru lah tak ada. Kita asuk guru satu masalah. Tak boleh buka dah ada. Ya ada macam-macam kelebihan guru-guru tak sama. Lai lubuk, lai ikan. Lai hulu, lai parai. Lai benang, lai belalai. Lai guru, lai surah. Tu. Tak gitu lah. Tu. Habis itu. Kata dia, maka supaya itulah menulis oleh hamba akan ini risalah. Dia kata ini buku yang kecil. Dia kata. Dan dinamakan dia. Ni atap kepada dia menulis oleh hamba ni. Tu. Dan dinamakan dia. Jadi dan menama oleh hamba. Dia kena takdir fa'il jugalah. Dan dinamakan dia. Jadi dan hamba boleh kata menama oleh hamba akan dia tu rujuk kepada ini risalah. Dia tu rujuk kepada ini risalah. Jadi amma letak nama lah akan dia akan ini risalah ni. Dinama tu dengan nama fiqh muwafiq dan masbuk. Tengok mudah-mudah yang nama. Nama ni mesti tak hebat tak apa. Isi je. Tu. Tu. Habis itu. Habis. Fiqh muwafiq dan masbuk. Dan diharap. Ini isti'nah semula pula. Kata musannaf. Dan diharap. Yakni hamba harap. Boleh takdir lagu tu. Takdir fa'il lagu tu lah. Dan diharap, jadi hamba harap. Hamba musannah ni. Dan diharap, jadi hamba harap lah. Haraplah daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ammo harap daripada Allah Subhanahu wa taala. Harap gapo? Akan mafu bagi harap. Ambo harap daripada Allah akan bahawa benda hak dia harap ni, marju dia ni. Harap oleh hamba daripada Allah akan bahawa menjadi ia Allah Subhanahu wa taala. Maksud menjadi dia memberi. Tu. Jadi harap daripada Allah bahawa memberi ia Allah akan ini risalah ni. Mintalah ya Allah, harap-haraplah daripada Allah bahawa menjadikan dan memberikan ia akan ini risalah ni. Wigaponya berkat, akan berkat. Berkat tu kalau kira di segi i'rab maf'ul kedua bagi menjadi. Menjadi akan ini risalah ni akan keberkatan. Tu maf'ul. Akan keberkatan. Minta wiadi berkat. Tu. Kalau nak gapo kita nak sini duk mengarang ni. Kita dia tak berkat ke orang beli sekaligus ya, orang tak nak baca dah. Baca pun rasa puas. Baca pun rasa jemu orang panggil. Baca sekali ya. Kalau hasil barakah ni dia rasa nak baca, rasa nak mengaji. Walaupun payah pun rasa nak mengaji. Tengok. Kita ya berkat dah tu. Atau hasil barakah. Keberkatan. Tu. Habis itu lagu mana berkat tu. Tulis sikit apa. Berkat yakni memberikan kepada ini risalah akan faedah yang berpanjangan sampai hari kiamat. Faedah yang berpanjangan sampai kiamat. Boleh orang buat mengaji sampai kiamat. Tengok kitab Imam Ghazali tu. Pada koron yang kelima lagi yang mengarang Minhajul Abidin. Ni koron yang ke-13 ada 14 ada orang duk mengaji hok ya lagi. Lepas citak-citak, lepas tobak-tobak. Berkat je hasil. Tengok musalli tu dah. Musalli pada. Musalli. Kitab cara bab semaya banyak. Kalau kira sungguh. Banyaklah ni sampai ke hari ni. Banyak kitab yang bicara masalah solat semaya ni banyak. Tapi sebab apa orang sentiasa nak mengaji musalli lagi? Payah. Payah pun jadi ngorek ibarat. Tapi rasa nak mengaji. Ponoklah kalau baca kitab musalli, budak kena ada. Ikut siapa baca musalli pun, dia ada lekat orang mengaji. Orang mengaji. Dia berkat, dia tarik. Keberkatan tu je ada. Ilmu seperti tu juga. Tok guru ni kalau ilmu dia berkat, dia mengajar pun orang rasa nak mengaji. Kalau tak berkat, ilmu Allah taruh mana pun, orang tak mengaji. Tak lekat. Tak lekat tu, tak capak lah hati rasa nak mengaji. Satu juga tu. Sebab tu kena jaga keberkatan. Banyak dah boleh baca Fathul Wahab mana. Klik duduk saja. Buka ponok tak lekat. Buka ponok dah. Tapi mapuh. Apa? Kalau hidup pun, hidup sekadar dua sore dua gitu ya ada budak lekatnya. Tak padan ilmu ada lah. Orang dulu ilmu tak sakai tapi kerana boleh jaga anak murid beribu boleh. Tengok tu besar. Tu. Anak murid beribu dia boleh jaga. Orang lain ni ilmu setinggi Bukit Uhud. Sebesar Bukit Uhud, bukan setinggi dah. Bukit Uhud tak tinggi mana pun. Sebesar Bukit Uhud. Ilmu tu. Tapi
Berkat tu jaga weh, hak tu penting. Kita pun sepatu ngarang-ngarang dengan ikhlas dengan Allah SWT, ikhlas untuk agama ya diberkat. Kalau nak ke nama dah tulis kitab, tak lama kitab ya. Tak laku. Orang beli kaligus. Jaga hati tu. Habis itu maka amo harap daripada Allah lah bahawa menjadi akad ini risalah ini berkat dan manfaat atau kepada barakah. Akan jadi manfaat, berguna, memberi guna. Ini atop lazim atau malzum ni. Ya atop dan manfaat ni atop kepada berkat. Lazim daripada berkat, bermanfaat lah kita tu. Dia ada barakah gak yang manfaat lalu. Yang lazim daripada berkat tu manfaat. Sebab tu kita kata atop lazim di atas malzum. Atop lazim ke atas malzum, boleh kata gitu. Apa makna bermanfaat? Tulis depan lagi ada tu. Manfaat bagi pembaca. Manfaat, mintalah akan manfaat bagi pembaca. Maksud dengan pembaca ni orang yang mengaji. Bukan semata-mata baca gitu dah. Kadang-kadang semata-mata baca jadi sesak pun belana. Ya kena mengaji, kena bertalaki, kena berguru. Masalah tu. Ya kena faham tu melalui fahaman daripada guru dah. Bukan nak buat faham sendiri. Tu. Maka dia kata manfaat bagi pembaca, tulis itu pada manfaat tu. Yakni dengan bahawa dapat beramal oleh orang yang belajarnya. Yang ini risalah lah. Dengan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Tu dia. Boleh buat amal. Dan siapa masa mari, ingat masa Allah tu mari. Buat dengan cara betul dan kena. Tu orang panggil hasil manfaat dah tu kita. Dah. Apa tu dah? Minta mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doa musannaf lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima harapan musannaf sehingga kita pun dapat barakah dan manfaat daripada kitab ni juga. Tu. Habis itu. Dan manfaat bagi pembaca. Pembaca mana Muslim sifat bagi pembaca. Pembaca yang Muslim. Termasuk juga Muslimah. Muslim wa Muslimah. Kecek Muslim saja tu atas jalan terlib. Orang panggil ghalib dah tu. Iktibar ghalib. Ala sabili terlib. Muslimin ay wa muslimatin kata wa muslimah. Masuk retina tu. Bagi membaca tapi kecek Muslim sebab roleh duk mengaji jatelah. Duk mengaji sungguh tapi learning tino dah. Tino pula mengaji banyak dah jatel. Jadi taklid kok tino dah pula ni. Muslim pembaca yang Muslim dia kata. Yang mukhlis sod sifat pada pembaca tu lagi. Pembaca yang Muslim lagi pula pembaca yang mukhlis. Apa mukhlis? Yang jujur dan bersih hati. Tu mukhlis yakni jujur dan bersih hati semata-mata untuk beramal. Semata-mata untuk beramal. Tu. Dia mengaji, dia bersih cuci hati, dia nak mama, dia nak emak. Mengaji nak reti, nak beramal. Tu mukhlis, bukan nak gegah lah. Ni bila ngaji tu nak iktiraf orang dah. Aku klik hanah ya bila kapung. Tengok tu. Aku nak reti bab ni tadi. Perak diku. Perak diku. Tu. Niat tu tak kena dah. Niat molat. Dia kata. Muslim yang mukhlis. Dan bahawa menjadi dan ni atop kepada bahawa menjadi hak atas tu. Atop kepada bahawa menjadi hak atas tu. Jadi dan diharap, jadi hamba harap daripada Allah Subhanahu wa taala lagi, hamba harap daripada Allah bahawa menjadi ia Allah
menjadi akan dia, akan ini risalah. Mintalah Allah Ta'ala jadikan ini risalah, buku yang kecil ni. Jadi apa? Mapo kedua juga ni. Pertaruhan Islami. Tu. Pertaruhan Islami. Pertaruhan Islami. Apa makna pertaruhan? Perkara yang ditaruh. Asal pertaruhan, benda yang ditaruh. Islami ni yang dibangsa kepada agama Islam. Tu asal makna asalnya. Pertaruhan ni benda yang ditaruh. Apa benda tu ditaruh? Kita kata penkong apa? Kong ke? Sombat. Tak apa juga. Penkong fak. Kong fak tak apa. Bukan kong fak hadiah buah tangan tu weh. Konfak ni maknanya barang hak kita taruh supaya kata mah kita ada, kita tak tahu kita tak lebang. Mah kita ada. Tapi nak tok kat rumah ni sia juga. Takut pencuri, maka kita taruh lebang. Dalam tanakan bank tu ada mah kita 10 kok, 100 kok duduk situ sebagai pertaruhan kita. Kita kata, cedek untuk nak cucu ya kata. Tu. Dia aku mati buk mik ah. Gitu. Kira tu pertaruhan benda yang dikirim ditaruh. Tu. Kita ni lah ni buat amal gapotik sebagai pertaruhan di akhirat. Kirim ke Tuhan, ya Allah kirim dulu. Nanti nak ambil esok. Ada gapotik kita. Amal ya Allah kirim dulu dah, nanti nak ambil esok. Tu. Lah, lepas tu buka esok tu banyak kara hak duk kirim itu tu pertaruhan kita. Oh takutnya pergi buka-buka tak ada pos kara. Kirim banyak tapi bila buka kosong. Tu satu masalah pula. Pertaruhan ni benda yang ditaruh, perkara yang ditaruh. So, Islam ini yang dibangsa kepada agama Islam. Kesimpulan pertaruhan Islami tu yakni buat gitu. Pertaruhan Islami yakni perkara yang ditaruh. Perkara yang ditaruh untuk menjadi manfaat. Untuk menjadi manfaat bagi agama Islam. Tu. Tu pertaruhan Islami orang panggil. Kalau mah hak duk dalam bank tu pertaruhan duniawi ya, tak kena mengena dengan agama. Tu dah. Maka hak ning tu pertaruhan Islami benda yang ditaruh untuk menjadi manfaat bagi agama Islam. Mintalah ya Allah wi kita ni sebuah jadi pertaruhan yang ditaruh untuk manfaat orang Islam. Amma mati dah pun benda ni duk ada lagi manfaat untuk Islam berpanjangnya. Duk taruh situ. Mintalah jadi gitu. Pertaruhan mana sifat? Sifat pada pertaruhan. Pertaruhan yang berkekalan. Yang berkekalan, yakni sampai hari kiamat. Berkekalan sampai hari kiamat. Bukan kata sehari dua dak lah, bukan setahun dua dak, sampai kiamat. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimakanlah harapan dan doa dia. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari. Maksudnya datang dengan ayat Quran ni. Rabbana, jadi ya Rabbana. Jadi orang panggil munada. Hazah harah nidak lah. Munada mudab ni ya nasak ke mudab. Ya Rabbana, wahai Tuhan bagi kami. Tu kita berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan bagi kami. Tu. Apa yang kita nak berdoa? Seru dulu. Hei Tuhan kami. Atina. Ati. Pakai amal tu. Tu. Hendak berilah. Berikanlah. Tak saya tanya kena ngaji kailani. Nak reti mari mana ati tu. Ati tu mari mana? Ata ya'ti. Itian. Asalnya gitu dah. Lepas tu pakai amal dia bunyi lagu mana? Ati sebelum jadi ati tu jadi mana?
Siaplah demo ni. Sebelum jadi hati tu asal kelima jadi gapo? Tanya Pak Su tak aku nak reti pekoh ya. Malah nak ngaji dia nahu kata surah. Yang ni tak apa. Wahai Tuhan kami, hati hendak beri oleh Engkau, na akan kami, berilah akan kami ni. Nah tu maf'ul pertama tu bagi hati. Hati tu mutaaddi dua maf'ul. Serupa dengan aqta. Aqta yu'ti, i'ta tu beri. Tu makna tu juga mutaaddi dua maf'ul. Maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Kalau kita tilik kepada ba' aqta tu juga, maf'ul bagi aqta, maf'ul yang pertama dikatakan akhir. Maf'ul yang kedua dikatakan makhuz. Tu bahaya dua tu. Cara susun maf'ul yang pertama, maf'ul kedua gitu. Aqta itu kahu. Tu dah. Tak apa faham lah. Atina, hendak berilah oleh Engkau akan kami ya Allah. Beri apa? Hasanatan tu maf'ul kedua bagi hati. Hendak berilah Engkau akan kami, beri apa? Hasanatan, akan satu keelokan. Akan keelokan, akan keelokan. Berikanlah keelokan, kebaikan. Hasanah mana? Kat hasanah tu sabitatan fid dunya. Hasanah pada dunia. Apa panggil hal muqaddam pada hasanatan. Anak tu idza quddimat uriba halan ke. Kaedah dia. Asalnya kalau yatul pada hasanatan jadi sifat, tapi bila ditakdimkan sifat tambah tu jadi han pula. Tu. Dah. Maka ia katakan, berikanlah akan satu kebaikan dan kebaikan tu yang ada pada dunia. Ya Allah, berikanlah satu kebaikan, akan kebaikan dan keelokan pada dunia ni. Tu kebaikan yang ada pada dunia ni. Tu dia. Gana ming. Dia tak boleh. Boleh pergi tak? Duk kata-kata ni boleh pergi tak? Turut pergi. Wa fil akhirati hasanatan. Wa tu atau pada fil dunia tadi tu. Jadi atina ya Allah, berikanlah oleh Engkau akan kami ya Allah. Beri gapo pula? Hasanatan tu maf'ul yang kedua bagi atina, i'tibar atop. Bila i'tibar atop maf'ul kedua juga. Dan hendak berilah Engkau akan kami ni hasanatan, akan kebaikan yang lain pula. Sebut nakirah, ulang dengan nakirah, ilalai. Hak lain-lain. Hak dunia lain, hak akhirat lain-lain. Okey, hak tu lah. Hasanatan ukhra. Boleh bagi tiga tu. Beri pula akan kami akan satu keelokan yang lain pula. Fil akhirati. Hal kada keelokan yang lain ni sabitatal fil akhirat, sabit pada akhirat nanti. Mudah kata, dunia satu kebaikan, akhirat pun nak baik juga. Hak lain pula, hak suku-suku. Tapi dua ni ada hubungnya ke? Ada hubungnya. Maksud dengan dunia yang hasanah ni, dunia yang menjadi wa akhirat hasanah. Dunia yang wa akhirat hasanah, dunia tu hasanah. Kalau dunia tu wa akhirat sayyi'ah, dunia tu pun sayyi'ah juga. Tu je. Tu. Tu masalah pula. Tu. Ni orang kampung ada dia pihak ni. Ayat kata dunia pun kena baik ke? Ya kerja berat. Ya malam mengaji. Pagi kita kata gana tak mengaji tak kerja semata. Ya kata dunia tak kata Tuhan minta juga. Dunia pun nak kaya juga ke? Dunia pun nak hasanah, ya kata. Akhirat sama Allah lah nak hasanah juga. Dunia pun nak hasanah juga. Tengok tu, tengok tu. Kita jawab kena. Dunia hok demo ni, dunia hok siapa kelupa ngaji, lupa semaya ben ni, bukan dunia yang hasanah tu. Dunia demo tu dunia yang sayyi'ah, hok jahat, hok bukan baik tu. Baik tak baik? Tu masalah je. Ya Allah. Bagi kita tahu, ngaji pun nak ngaji, ya kata. Tapi, buat dunia dulu. Pasal tu yang suruh, minta dunia dulu. Tu tengok pula dah.
Dia nak ke dunia, ya tengok tu. Ya, akhirat. Akhirat pun nak buat, tapi wahak dunia dulu. Ngaji kot belakang-belakang kau tua tak apa. Wahak dunia dulu. Tengok Tuhan suruh minta dunia dulu ni. Rabbana atina fid dunya dulu. Bukan kata Rabbana atina fil akhirati hasanatan. Oh, fid dunya hasanatan. Kalau Tuhan sebut dunia belakang, barulah kita buat dunia belakang-belakang. Buat akhirat dulu. Ini Tuhan sebut dunia dulu. Jadi bodoh pula dah. Jadi bodoh kot tu pula dah. Kalau orang kata gitu, kita kata என்ன? Mung ni baca ayat Quran besok. Sungguh pun Tuhan sebut ayat dunia hasanatan. Tuhan sebut dunia dulu. Tapi Tuhan suruh berat gapo dalam ayat ni. Tuhan sebut dunia sebab kita duduk di dunia. Tapi Tuhan bukan suruh kita memberatkan dunia. Allah Ta'ala suruh kita mengutamakan akhirat. Mana dalil? Wa qina azabannar. Tuhan sebut dunia so, akhirat so. Lepas tu hati ini dengan akhirat. Waqina, dan hendak jauhkan oleh engkau. Na akan kami, ya Allah. Jauhkanlah oleh engkau akan kami. Menjauhkan azabanat, akan seksa di dalam neraka. Ini dapat bermakna fi ya. Azab seksa yang ada dalam neraka. Minta wijau akan seksa neraka. Kalau Tuhan kata waqina azabal faqri wal miskin, barulah berat kat dunia. Allah, wilah dunia baik, wi akhirat baik, jauhlah daripada miskin dan apa-apa. Nampak nak berat ke dunia sungguh tu. Ni Tuhan suruh berat akhirat, sebab tu Tuhan suruh minta wijau daripada neraka tu. Faham tak, bang? Jangan bodoh. Nyepek ke kampung. Wa qina azabannar. Habis itu qina, na maf'ul yang pertama, azab maf'ul kedua. Bagi qi itu fa'il amma juga. Wa qayaqi wiqayah. Qi tu sekor dia tu fa'il amma dah. Qi qi tu fa'il amma. Hendak jauhlah. Sebab wa ayai wi ayah ialah agak. Wa ayai wi ayah, wa qayaqi wiqayah. Kalau wa ayai tu fa'il amal dia i. Bukan tu berak. I tu fa'il amal. Wa qayaqi wiqayah. Tapi dia beza kalau kita ngaji. Wa qayaqi wiqayah dengan wa ayai wi ayah ni makna serupa. Jaga juga, pelihara. Wa ayai wi ayah, wa qayaqi wiqayah, makna serupa. Tapi wa qayaqi wiqayah ni jaga benda dua jangan masuk ke dalam. Adapun wa ayai ni jaga benda dalam jangan lepas keluar. Tu tak serupa. Sebab tu waqina azabannar, kita duk luar pada neraka dah. Ya Allah, jagalah jangan lepas ke dalam. Bukan dalam neraka, duduk di luar. Tapi jaga kalau ya Allah akan kami, akan azab neraka. Jangan lepas ke dalam neraka. Kawan duduk luar dah ni. Tu waqayaqi wiqayah namanya. Faham tak? Macam-macam. Ayat ni lah yang disuruh Nabi suruh berdoa antara rukun Yamani kepada Hajar Aswad ni. Hak tu ya Rasulullah baca. Warid datang daripada Nabi hak tu. Tika tawah tu hak tu ya. Daripada rukun Yamani gi orang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita pergi ke Mekah tu, situ akan duk baca banyak gege. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis kat tu lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Wa sallallahu ala nabiyyinal amini Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Hasbunallahu, memadalah akan kami
oleh Allah Ta'ala. Tu. Jadi kalau kita mau mubtada khabar pun boleh tu. Hasbuna. Bermula memadakan kami tu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Bermula Allah tu yang memadakan kami. Cukup bagi kami tu Allah Ta'ala. Wa ni'mal wakilu. Al-wakilu tu orang panggil apa? Ni'ma fi'i. Al-wakilu tu Kau dulu. Yang jadi apa? Ingat dah. Ni'ma maksus bil madhi kena kepada ni'man wakilu huwa. Ni'ma fa'i. Al-wakilu tu fa'i bagi ni'ma. Nah. Tu. Lepas tu kau dulu tak ingat. Masya Allah. Tengok. Wa ni'mal wakilu. Ya ni'ma bi'sa ni orang panggil dia masuk dalam bab apa? Bab gapo le nahu? Bab apa? Bab taksis. Bab taksis. Kalau kita kata wa ni'mal wakilu ai huwa Allah juga. Dia kena kata gitu. Jadi khabar muqaddam lah. Mubtada dia tu mahzub. Tu dia. Gitu tu. Lepas tu takdirnya huwa. Huwa tu rajak kepada Allah Ta'ala. Tu. Wa ni'mal wakilu ai huwa. Dan sebaik-baik yang jadi wakil. Al-wakil bimakna al-muwakkal. Al-muwakkal. Tu. Wakil tu orang yang terima wakil. Seperti kita ni terima wakil. Tu orang panggil wakil. Kalau orang yang mewakil tu siapa? Muwakil hak tu. Tak itu ke dalam bab wakalah. Gapo. Sebaik-baik yang terima wakil Allah Ta'ala. Kita serah ke dia. Oh, dialah sebaik-baik yang terima perserahan. Habis itu. Wa sallallahu ala nabiyyina. Dan minta rahmat oleh Allah. Dan minta Allah beri rahmat. Wa sallallahu. Jadi Allahumma arham. Gitulah dah. Ya Allah berilah rahmat ala nabiyyina. Ala takluk pada salla. Minta beri rahmat oleh Allah ke atas Nabi bagi kami. Minta ke atas Nabi kami. Turun atas Nabi kita. Nabi kita mana? Sifat bagi Nabi Jina. Al-Amini. Yang dipercayakan dia. Al-Amin. Al-Amin bermakna Al-Ma'mun. Yang dipercayakan dia. Atau kita kata yang disifatkan dengan amanah akan dia. Tu. Babota kata yang disifatkan dia dengan amanah. Tu molek juga tu. Comel juga. Yang disifatkan dia dengan amanah. Boleh juga makna lagu tu. Atau al-amin dengan mana yang dipercayakan dia. Tu. Ya gaul kita ni bro. Kita ala-ala ni nak buat baca ke budak-budak sikit lagi ni. Tu. Siapa masa mari kau kena cari dobek orang lain pula. Letih gitu kita orang ngaji dah. Banyak lagu tu. Orang ngaji dengan saya. Ngaji deh khote. Tapi bila siapa masa nak baca kat orang, kena pergi minta hak sai pula. Ada juga. Sai hak ngaji sekali dengan dia tu. Minta kita sai. Aku tak ada dobek mana ngaji itu. Dah ngaji. Tu masalah. Banyak tu lepas nak dalam ni. Sepeda ngaji tambihul ghafilin apa masa dulu puk ngaji. Puk ngaji Hilatus Subiyan tu pun. Hak dah tu pun bukan semua hak dah tulis. Dah ngaji tu banyak. Tapi hak dah tulis dobek video online tu bukan semua juga. Puk hak dah dobek molek tu puk tu duk boleh baca. Tak ada baca kitab tu. Yang ni main. Tu.
Siapa dia Nabi Jina tu? Badal pada Nabi Jina Muhammadin, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdihi, badal lagi pada Nabi Muhammadin tu, hambanya, hamba bagi Allah, wa rasulihi, dan pesuruh baginya, bagi Allah, atau pada abdihi, hamba Allah dan pesuruh Allah. Habis tak apalah tu. Wa ala alihi, atau pada ala nabiyina, dan minta rahmat oleh Allah lagi turun ke atas keluarga-keluarganya, rojak pada nabiyina. Wa ashabihi, atau pada alihi, dan minta turun juga di atas sahabat-sahabatnya, sahabat baginya, bagi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, ajma'in, sekalian mereka itu. Takkid pada ashabih dah. Takkid pada ashabih, kena ngaji bab taukid dalam ilmu nahwu. Tu. Nampak tu dah. Husain Muhammad Abdul. Ya kata. Nama dia Husain Muhammad Abdul. Tarikh hari tulisannya 1 bulan 1 hari 1 tanggal 1 bulan 1 tahun 1409 Hijriah. Sekarang ni 1441. Berapa tahun dah? Berapa tahun dah? Hai, 41 2 3 32. Yalah tak? Gitu tak? Berapa tahun? Malah nak fikir satu macam juga. Nanti nak suak semacam. Satu penyakit orang ngaji, jangan nanti orang suak semata. Hak nanti suak semata tu hanya daging, hak tu hanya penyakit. Nampak besar di luar ya, sebenarnya penyakit. Cari makan sendiri atik jadi supaya ayat kapung tu. Hak tu nampak lah ya, isi tak molek isi dia, kemah. Tak penyakit. Apa dah ni orang duk kosena ni, we check. Sungguh kedak ming. Nama turun hak tu ya. Apa kena pergi siapa tahu tu dulu. Apa tahun? 32 tahun lebih dah. 32. Masa tu saya pun duk jadi umur 3 tahun je baru. Masa tu kita duk 3 tahun duk tok tek lagi. Pas saya duk tok tek demo ni. Tu tengoklah tu tarik dia molek kita buat gapo-gapo we tulis tarik molek mari masuk ponok tulis di bawah ponok tu awal masuk hari sekian mudah kira duduk sini lama mana dah ni orang tanya duk berapa tahun dah baru baru masuk ya dah rasa sepa baru masuk tu masuk 10 tahun hari dah sepa baru lagi tu tengok tarikh tulis comel. Bila wanak sikit lagi bini kita wanak, padahal sikit-sikit tulis di pintu rumah lalu dah. Anak yang pertama ni sulung ni, hari ni masa ni sikit. Mudah nak kira takwin hijriyah umur balik dia. Mu ni cukup 15 dah mu ni. Esok mu cukup 15 tahun. Tak mayar lagi ni. Kat. Misalnya ku budak. Anak boleh suruh semaya ke apa dah. Nabi suruh dah kan 7 tahun ni boleh suruh. Kalau 10 tahun boleh kodek. Suruh tahun-tahun ni kira hijriyah. Bila ni yang mudah sebab anak rumah pita belaka. Dah bomo pakai anak mak tu je catat dah cuk. Dulu tok bidai kat rumah nak boleh heret pergi pita pula tu. Gicang pula tu. Sebab tu jadi tua umur apa cuy umur tu dulu tu.
Tua dah tapi umur muda lagi. Tengok. Kata musannif rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dia sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman anala man syaa min ibadihi ma yasha'u. Salatan wa salaman ala man ikhtarahu minal asfiyai Muhammadin sayyidin mursalina wal anbiya'i. Ini sebut mursalin dulu. Yang masuk sajak dia. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum nujumu al-ihtida'i. Nujumul ihtida'i. Tu. Amma ba'du. Kita nak baca hak Jawi dulu. Kau Arab call duduk atas tu. Lama-lama pula. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Ni ayat dia sikit tok tua ke? Tok tua ni buat takrir lah pengakuan sikit-sikit kepada menatu dia tu. Kita menatu, kita anak murid dia. Dia kata kan, amma ba'du. Sonyo, yakni maka sonyo. Takdir maka, mari saya kau. Maka sungguhnya, sonyo, yakni sungguhnya. Maka sungguhnya, telah perhamba. Ayah dia sikit. Dia kata telah perhamba. Hamba ni telah perhamba tatapkan risalah ini. Hamba sudah tatap akan risalah ini. Apa tatap? Perhati. Renung. Perhati. Iaitu perhati itu tatap. Hamba telah perhati dah. Hamba renung tengok dah. Fikir pikiran tengok dah. Telah perhamba tatapkan akan risalah ini. Tatap tu dari awal takluk kepada tatap. Hamba perhati merenung tu dari awal, dari permulaan risalah, daripada mula lagi dah sampai akhirnya, akhir bagi risalah sampai habis. Akhir sampai habis risalah tu. Daripada awal hingga habis risalah ni hamba duk perhati. So tengok. Baca satu persatu tengok di awal sampai habis. Maka perhamba dapati, hamba dapat bahawa ia risalah ini ni, hamba sudah mendapati bahawa ia risalah ni. Bila tengok cik dia, Masya Allah, bahawa ia risalah ni yang sangat, tu yang kedua. Kena kata ini, yang sangat, yani ialah risalah yang sangat. Tu yang yang kedua, kena takdir juga. Maka perhamba dapati bahawa ia risalah ni ialah risalah yang sangat munasabah bagi mengambil guna dengan dia. Yang sangat munasabah, sangat song patut, sesuai, maksum, penjang ying, kuan ka. Saya tak. Sangat munasabah, song patut bagi mengambil, untuk mengambil guna. Maksud mengambil guna, jadi mengaji dan beramal. Munasabah bagi mengambil guna. Ambil guna. Ambil ni ambil pahal dan guna. Kecek mudah datang mengaji dan beramal lah. Munasabah untuk mengaji dan beramal. Mengambil guna dengan dia, dengan risalah ini. Comel dia tengok. Nasabah patut sungguh nak belajar, nak mengaji, menganyai, beramal dengan dia. Comel. Dia kata mengambil guna oleh bagi mengambil guna tu. Jadi sangat munasabah lah bagi untuk mengambil guna oleh penuntut sekarang ini, pelajar-pelajar agama sekarang ini 30 tahun lepas. Maka sekarang lah ni bernisbah kepada masa kita lebih munasabah lagi lah.
Tu. Orang dulu lagi dah munasabah. Kita orang belakangnya mari hak jauh dengan pengajian agama banyak-banyak ni lebih munasabah lagi kena ambil guna ya. Tu. Oleh penuntut sekarang ini. Dia kata munasabah sangat. Kerana sebab apa munasabah? Sangat munasabah. Ini ilat pada munasabah. Sebab apa kata sangat munasabah untuk mengaji dan beramal dengan dia? Kerana perhamba, ayat dia kata, kerana hamba ni mendapatkan, mungkin mendatangkan tak, mendapatkan padanya, pada ini risalah, amma mendapati pada ini risalah ni, amma berjumpa dalam kitab ni, amma mendapat pada ni, beberapa, maaf bagi mendapat. Mendapat padanya akan beberapa masalah yang sebenar. Dia kata. Tengok mari. Masalah yang sebenar lah. Apa makna yang sebenar? Yang betul dengan jalanan ulama fiqh. Mana yang sebenar tu? Masalah yang betul. Masalah yang betul dengan jalanan ulama fiqh. Cik lagi kena dengan jalan orang tua dulu. Mak dah kata gitu lah. Bukan mari pesing tak kunuk. Tu sapu muka. Hak ni selerak sikit ni. Walaupun benda tu khilaf cocok-cocok tapi nampak nak mari menyalahi orang dulu. Dak. Hak ni hak lain. Hak ni berapa masalah yang sebenar. Lagi pula masalah tu sifat lagi pada masalah. Masalah yang disandarkan kepada beberapa dalil. Sana di bangsa, di nisbah, diadu, diukurkan. Sana diadukan, diukurkan kepada beberapa dalil al-hadis syarif. Tu nampak duk jadi nyo dah. Dalil daripada hadis yang mulia. Dalil daripada hadis Nabi. Bersana kepada hadis weh. Kecek-kecek bawa hadis mari. Tu dia. Comel-comel. Masalah ni bawa hadis mari. Dan kutubil ulama'i. Baca kutubi malai atau pada al-hadisi. Tu dia. Atau pada al-hadisi. Mudhafu ilai bagi dalil ni dah. Dalil daripada hadis syarif. Dan dalil daripada kutubil ulama. Kitab-kitab ulama fiqh. An ulama ayil fuqaha lah. Yang moga duk kecek masalah fiqh ni. Ulama yang umum sangat. An ulama ayil fuqaha. Tu nampak dah. Sana kepada kitab ulama fiqh. Nakar mari. Cuba tengoklah kitab tu. Ada Mughni, Bughyatul Murtasyidin, I'anatul Talibin, Bahja Al-Mardiyah, Tufatun Muhtad, Nihayatun Muhtad, Hasyiah Jaman. Macam-macam. Fatawa Ramli. Ada banyak. Bidayatul Mujtahid, Hawashi Tuhfah, Dalilul Falihin, Tufatul Habib. Macam-macam. Ya sana habis. Masalah ni ambil kitab mana? Sabit cak ni saya ni, kitab ni. Yang boleh kita nakar sedap. Ya wayak siap. Tu mula sana kepada beberapa kutubil ulama. Ulama mana? Kutub ulama di dalam kutub ulama tu sabit di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kutub ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kitab mana yang sifat pada kutub? Kitab-kitab ulama yang diiktibarkan dia akan kitab-kitab kutub saat itu. Ya sana kepada dari kitab ulama, bukan kitab halal, bukan kitab orang baru, kitab yang diiktibarkan dia akan kitab, yang dibuat kirakan, yang dipakaikan akan dia oleh ulama. Ulama buat pakar. Kalau sebut kitab tu pak orang hanguk mengaku. Bukan kitab pelik-pelik mari dak. Kitab yang diiktibar, muktabar orang panggil. Kitab muktabar. Tu. Gitu. Jadi kitab dalam mazhab Syafi'i, kitab yang diiktibarkan dia akan kitab tu. Diiktibar ni selama kemari. Tak lalu kepada diiktibar. Iktibar selama kemari. Apa selama kemari? Semenjak dahulu kala.
Semenjak dulu lagi dah. Orang yang kira marjak dulu-dulu lagi dah. Selama kemari. Kecek lagu tu apa lah. Orang buat iktibar selama kemari dah. Jadi semenjak dahulu kala lagi dah. Orang dah buat kira. Sehingga hari ini. Iktibar tu sehingga hari ini. Sampai ke hari ni. Jak dulu-dulu sampai ke hari ni. Tu orang buat kira kitab-kitab tu. Malak. Dia kata. Apa lagu mana? Ya ada dah tu. Ya apa mari dah tu. Ada gapa mari dah tu. Duk bunyi Lagi pula kata dia. Bukan sekadar sanakan kepada kitab saja dak. Lagi pula disambilkan menyebut. Bukan menyambut. Menyebut. Ming tak ada. Ming yang kedua tak ada. Lagi pula disambilkan, sampingkan. Kalau bahasa disampingkan, di samping itu salah itu. Nek kena dia kanan, disambilkan. Dekau pe pom-pom disampingkan, sami menyebut masalah-masalah dalam mazhab-mazhab yang lainnya, lain daripada mazhab Syafi'i. Di sambil tu sebut dalam masalah mazhab Syafi'i pun di sambil tu sebut juga akan masalah fiqh di dalam mazhab-mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. Ada juga mazhab ni kata gini sikit, mazhab ni kata gini sikit. Lagi ambil juga mazhab lain mari sebut sambil. Belagi gitu juga kutip mari sikit-sikit. Nampak tu dah. Faham tak? Sambil tu apa? Sebagai pelorong. Ni ilak kepada disambin. Sambin sebut masalah mazhab lain tu sebagai yani untuk pelorong. Nak pelorong ya. Sambil tu nak pelorong. Sebut hak mazhab lain tu nak buat pelorong. Apa pelorong? Buat jalan lalu. Tebah. Ambil hak lain mari sebut sikit-sikit. Buat pelorong. Apa yang buat jalan lalu ya. Mudah gi. Tu. Dan perhalakan dan atau pada pelorong sebagai perhalakan. Perhala ni apa perhala? Perhala ni tunjuk jalan tuju. Tunjuk jalan. Pelorong tu tebah-tebah dah. Lepas tu tunjuk jalan menggirut ni, perhala girut tu. Orang panggil. Perhala ni orang panggil tunjuk jalan tuju. Tu dah. Tu. Sebut mazhab lain ni tujuannya nak pelorong jalan. Nak perhalakan, nak tunjuk jalan akan pelajar-pelajar sekarang. Bagi perhala. Diperhalakan akan pelajar-pelajar sekarang, pelajar agama sekarang ni. Kalau tengok kitab ni, dia buat jalan dah tu. Dia buat murni muka tu, rojak kitab tu, kitab ni. Dia buat sebutkan mazhab ni tu. Buat jalan untuk kita pelajar sekarang ni. Pelorong dan perhala kepada takluk kepada perhalakan. Perhalakan pelajar-pelajar sekarang, perhala kepada membanyakkan pengajian masing-masing. Kepada membanyakkan pengajian. Banyak kaji, banyak mengaji sikit. Tengok ni, banyak mazhab lagi duk kecek ni. Bukan masalah. 2, 3, ngaji lagi, ada lagi. Tu buat pelorong kita tu mula nak cari. Tu nampak tu dah. Membanyakkan pengajian masing-masing. Ini diri masing-masing. Mung kukulah banyak bakat-bakat mengaji. Diri masing-masing. Tu mengaji. Jangan sekadar kitab sebuah tu betul dah mengaji. Jangan ngaji lagi. Nadah lagi. Tu. Mudah-mudahan. Tu harap daripada tuan ayah dia ni. Dia kata. Mudah-mudahan Tuhan meselamatkan kawan-kawan kita. Tengok kejap ya dah. Begitulah. Mudah-mudahan Tuhan meselamatkan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita. Maksud dengan kawan ini saudara-saudara kita yang seugama. Kawan-kawan kita yakni saudara-saudara kita yang seugama. Hak segera Islam tu. Kecek kawan-kawan kita ni. Mudah-mudahan Tuhan selamatkan kawan-kawan kita, saudara kita seugama ni, meselamat daripada meselamat daripada melakukan, mengerjakan kejadian-kejadian, yakni kelakuan-kelakuan
Selamat daripada nak melaku kerjakan akan kelakuan-kelakuan. Kejadian mana? Yang sifat pada kejadian. Kejadian yang membawa kepada timur selerak tabak. Ayah dia ni bahasa je lagu tu lah. Sama-sama. Jadi kejadian kelakuan yang membawa kepada timur terjadi selerak tabak. Apa selerak tabak? Ini perkara yang membawa kepada dosa. Maksud di sininya selerak tabak di sini tu bukan selerak tabak apa. Jadi perkara yang membawa kepada dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kawan guru kita semua ni daripada kerjakan kelakuan-kelakuan yang bawa kepada dosa tu selerak. Dia jadi dosa kok selerak tabak habis. Hak kena buat lagu ni, buat lagu lain, buat lagu lain. Selerak habis. Selerak tabak habis. Dengan sebab kita kerja tak betul dengan hukum. Gitu. Faham tak tu ya? Apa? Timur selerak tabak mana? Selerak. Berarti selerak dah. Tabak lagi selerak. Lagi selerak so tu pun padai dah. Tabak lagi. Selerak tabak ni mubalarah benar. Kalau selerak tu saja dah. Biasa dah. Selerak tabak ni dia kuat pada hak selerak biasa lagi. Kucah. So dah. Kacir pula tambah. Kucah kacir. Bih. Tambah kacir mari hati. Apa lagi lagi apa lagi? Apa? Kucah kacir, selerak tabak, apa tu? Lagi. Apa? Banyak lagi. Tak bisa dengar. Kok terah. Kucah kacir, selerak tabak, apa tu? Orang panggil apa? Selerak tabak, kucah kacir. Apa so lagi? Allah. Apa? Apa tak mari? Dia mari. Hak tu kalimah tu. Kucah kacir, selerak tabak. Yang tak mari. Tu. So lagi. 2 3 tu yang dilebih kurang bahasa Melayu lebih sama. Kucah kacir, selerak tabak. Apa panggil? Bukan. Apalah? Selerak apa? Selerak? Pok. Tu dia mari selerak tabak juga kan? Tak tahu. Ya ada. Apa selah? Orang panggil apa nama? Kucah kacir, selerak tabak. Apa dia? Allah Akbar. Ni tak hari ni. Kalau tak hari apa payah. Sebab nak mari temu benda lagu ni pula tu. Apa? Apa? Lepote. Hak tu kapung dah. Hak ni lepote ni orang Melayu tak reti dah. Lepote dengan Malaysia tak reti dah. Tidak lepote. Hak tu ayah dia sikit ke? Lepote. Ning. Ya Allah, tak apalah laka-laka lagi. Ada satu kelima lagi. Dah jumpa dah. Jadi selerak tabak. Kucah kacir. Jadi kara penjadi orang panggil apa? Jelak. Apa? Tak apa. Pengaruh.
Tengoklah. Kepada timur selerak tabak yang amat keji, yang ni sifat kepada timur selerak dah. Timur selerak yang amat keji, yang amat keji, jadi yang dibenci oleh syarak, yang syarak tak suka. Dia semaya tak kena cara, kok selerak tabak habis. Muapik tak reti, padahal dia muapik, ya kira Zuhair kata masbuk. Dia masbuk, dia buat rupa supaya memapik diri dia tu. Pergi dengan tak reti lagu tu. Tu selerak tabak habis. Kucak kacih habis. Tu sudah reti benda ni. InsyaAllah mudah-mudahan Tuhan selamatkan kawan-kawan kita daripada melakukan kejadian yang membawa kepada timur selerak tabak yang amat keji. Dia kata, apa lagi tak ingat tak hari? Ya Allah. Apa ya Allah? Orang panggil apa? Ya tak hari. Ya masa-masa dia. Tidur dah apa. Lagi ditakuti atau pada amat keji. Lagi pula selerak tabak yang ditakuti. Yang ditakuti. Kerana dia mendatangkan murka daripada Allah. Takut sangatlah. Tu lagi ditakuti. Kerana ia mendatangkan murka Allah. Kerana ia mendatangkan murka Allah. Tu takut sangat. Dia buat dengan tak kena itu tu hemurih. Itu hemurih juga. Takut. Lagi pula dia kata. Selerak tabak yang amat pandang hina. Ni sifat kepada timur selerak arak lagi tu. Timur selerak tabak yang amat keji. Lagi takuti. Lagi pula amat pandang hina. Amat dipandang lekeh. Pandang perah oleh bangsa-bangsa asing. Oleh orang yang bukan Islam lah maknanya. Bangsa-bangsa asing, orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam tengok pun, tengok orang Islam duk. Lai putih, selerak tabak, apa? Jadi pandai hina pula dak orang luar. Tu. Tak itu ke? Sebab tu pemuda-pemudi lah ni dia kena tarik kepada agama, wirti ilmu agama, barulah tak dipandai hina. Tak dipandai hina oleh bangsa asing. Ning Allah pakai kelubung. Lepas tu kerapung kat atas. Allah, pakai nung kerapung kat ni. Kelubung ada. Tu. Lepas tu baju tangan anak pula. La ilaha illallah. Tak reti dah. Ni pakai kelubung tu patut pakai gapah kepala. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Orang pandai hina boleh. Mudah hanyut. Mudah hanyut. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah manfaat kegunaan dengan risalah ini, dengan sebab risalah ini. Berikanlah manfaat dengan sebab risalah ni. Ya Allah, berikanlah guna akan anak-anak bangsa kami. Ayah disikan ni. Ya saya sungguh anak cucu bangsa ya. Berikanlah manfaat dengan risalah ini akan anak-anak bangsa kami, anak-anak cucu kami yang Muslim. Umumnya, dengan cara umumnya. Hanya tak rojak tak apa. Tu je umuman dengan cara umumnya tak rajak. Berikanlah manfaat dengan sebab risalah ni. Berikanlah manfaat kepada anak cucuku dengan cara umumnya. Dan dijadikan atau pada berikanlah manfaat. Dan ya Allah, jadikanlah, jadi akan risalah ini. Jadikanlah, yani akan risalah ini. Ya Allah, jadikanlah risalah ini satu pertaruhan yang baik. Bagi jadi. Jadikanlah akan risalah ini akan satu pertaruhan yang baik. Pertaruhan yang dapat balasan di akhirat. Yang baik di sini, yani yang dapat balasan di akhirat. Ni doa macam khusus. Khosat ni umumnya. Ni ya hazah dah. Umumnya, khususnya yang kena ada juga lah. Ni kau dulu. Mula-mula. Ya Allah, berikanlah manfaat dengan risalah ini akan anak bangsa kami umumnya. Dan jadikanlah satu pertaruhan yang baik. Pertaruhan bagi menghimpun. Bagi yang menghimpun sifat. Jadi kira bagi orang yang menghimpunkannya akan ini risalah ni. Risalah ni.
Ya Allah, beri manfaat kepada anak cucuku dengan cara umum dan berikanlah jadi satu pertaruhan yang dapat pahala di akhirat bagi orang yang menghimpunkannya dengan cara khusus. Maknanya kita faham tak? Kesimpulannya, berikanlah manfaat kepada anak cucuku umumnya dan berikanlah pahala kepada penghimpun ni khususnya. Gitu mudah-mudahan kata kita. Tak? Belik dah. Tak payah ya. Siapa dia yang menghimpunnya tu badan? Husain Muhammad Abdu. Nah tu dia tu. Amin ya rabbal alamin. Tu habis itu. Haji Abdul Qadir bil Haji Wangoh bil Abdul Latif. Latif tu Abdul Latif bin Usman Syekhul Ma'had. Maknanya tuan guru bagi Ma'had Al-Islami Wakah Budi Sekam Maya Patani. InsyaAllah. Kalau tengok tarikh tulis ni, barangkali musannif mengarang dulu, lepas tu buat khutbah di belakang. Sebab apa? Sebab ia tulis kata, masa ia tulis khutbah, tengok ni, 1 bulan 1 1409. Ataupun boleh ada juga dia tulis khutbah dulu, lepas tu masa dia lama mana ni? 4 bulan. Dak hipungkan risalah ni. Sebab ayah dia mari tulis tu dalam masa bulan 5 dah. Ayah dia tulis bulan 5. Takrir ni bulan 5. Dia tulis khutbah bulan 1. Berarti kitab ni dah lebih kurang 2-3 bulan. 4 bulan. Dak menyusun. Dak hipung, dak cari rojak tu. 3-4 bulan. Nampak tu dah. Allahu Akbar. Nanti kita mari baca khutbah sekali lagi. Hamdal liman anala tu. Sekali lagi. Lepas tu nak menaik dalam muqaddimah fadilat dan hukum salatul jamaah. InsyaAllah. Hari ni tu, tangguh buriah dah. Masa nak siap nak pergi makan pulut apa lah. Boleh tak? Apa dah? Kau nak baca juga? Tangguh tak apa. Ikut suruh, tak apalah. Ya no? Wasana uyahbi kitab ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة